Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Jadi kita dah bincang panjang dah tentang huraya-huraya tentang benda-benda yang membatalkan syahadat. Huraya hari ini khusus kepada poin saja. Bahawa perkara yang dia buat. Ini mudah. Kerana bila kita ni seorang Islam. Islam yang kita akui ni, dia boleh punah. Sebagaimana rusak benda lain. Kita beli kereta. Kereta boleh punah. Cabut tayar. Punah mana pun. Sebab apa punah? Sebab rusak. Jadi sekarang ni Islam, akidah yang kita pergi hari ni akan berlaku kerusakan juga. Kepunahan dia dengan sebab-sebab ni. Apa bahawa perkara dia buat sini? Ada 10 perkara. Ketahuilah wahai saudara Islam. Jadi sebelum daripada dia, kita baca dulu siapa juga. Jabatan Hal Ehwal Kajian, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Agama yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam risalahnya kepada jemaah haji telah memberi amaran tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam dengan katanya. Jadi risalah ini dia panggil pedoman, panduan kepada orang yang mengerjakan haji dan umrah dan orang yang menziarah Masjid Nabi. Kitab ni dia beri, setiap orang haji mari dia akan beri kitab ni. Kalau lalu ikut Jeddah, beri Jeddah. Kalau lalu ikut Mekah, dia akan bagi di Mekah. Kitab ni, bisa seorang. Jadi, hak menulisnya bukan orang Melayu, bukan orang sini. Hak menulisnya orang Arab, bekas mufti Arab. Apa dia kata? Apa nasihat dia kepada kita? Ketahuilah, wahai saudara se-Islam, bahawa ada beberapa perkara yang membatalkan Islam. Banyak benda yang membatalkan Islam ini. Dan yang paling banyak berlaku ialah 10 perkara. Banyak lagi. 10 ni kita kira poin besar. Benda yang banyak terjadi. Maka jauhilah daripadanya. Jauhkan daripada 10 perkara ini. Perkara-perkara tersebut ialah. Yang pertama sekali, memunuh makhluk perosak yang pertama. Yang apa dia? Syirik. Apa dia syirik? Mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadat. Syirik, sekutu Allah Taala dalam ibadat ini, punahlah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72 maksudnya. Sesungguhnya orang yang syirik mempersekutukan Allah. Sekutu Allah Ta'ala ni banyak benda ni. Bukan kata ngetuk peko saja. Syirik. Kita katai langit dunia ni bukan Tuhan seorang buat. Ada kawan-kawan lain tu lu buat kata. Syirik. Kalau kita kata kita sembah Allah Ta'ala lagi sembah tokoh kayu kata. Syirik. Banyak. Jadi benda-benda yang syirik ni tidak kata ini saja. Jadi huraya syirik ni perlu pada huraya khusus. Kita dah cerita banyak dah hari tu tentang syirik. Jadi hal ni di antaranya nak bila makhluk perusak. Makhluk perusak akidah kita. Jadi, orang yang syirik itu, apa jadi? Nascaya Allah Ta'ala akan mengharamkan syurga baginya, dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim syirik ini tak ada siapa boleh tolong dia. Itu yang pertama, dan di antara perbuatan syirik itu ialah berdoa. Dia hurai di sini. Di antara perbuatan syirik itu doa ke orang lain. Dia doa ke Tok Wali. Dia kubur, Tok Ayah Wali. Amal susah hati ni tolong lepas. Syirik dah tu. Hak naknya berdoa kepada siapa? Allah. Ya Allah, hamba-Mu ni susah ni. Tolonglah dia. Tolonglah hamba-Mu. Minta ke saya. Dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Ingat molek. Kalau kita pergi jumpa siapa dia orang, kita kenal. Pak cik, tolong beki rumah hamba ni. Tidak mari, orang tak mari syirik lagi tu. Tolong orang hidup. Hak masalahnya pergi kubur dia tu. Allah, hamba susah ni, tolonglah hamba. Alah, dia tak boleh.
Begitu juga bernazar. Kita menazar. Kalau boleh kau ni, boleh apa ni kita minta ni, boleh balok kau. Pak Lima kata heka, aku nak sembelih kambing kau tu ayah ni. Tu ayah kubur besar ni, contohnya. Dia lo. Atau menyembelih korban kerana mereka. Pergi sembelih korban kerana benda tu. Jadi tak usah. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil benda tengah. Nak minta dengan Tuhan lagi minta dengan orang. Ini perantara dia. Dengan berdoa dan meminta syafaat serta bertawakal kepada perantaraan itu. Yang melakukan hal tersebut menurut ijma', yakni sepakat ulama adalah kafir. Jadi kalau kita tanya orang kafir lah. Tak baik cokoh ni, perut bucik, mata pipit. Tuhan kan? Tak, dia kata. Dia bukan Tuhan. Tuhan Allah juga. Hak ni perantara dia panggil. Perantara. Perantara tu orang tengah. Jadi kita yang tahu siapa orang tengah. Pakai orang tengah ni untuk sama kita. Nak pergi minta apa-apa, pergi jumpa Tok Ngulu, suruh minta dengan Tok Wakil. Tok Wakil minta dengan kerajaan. Tak apa, nak minta jalan. Dengan Tuhan tak usah pakai orang tengah. Pakai orang tengah apa, menurut Tuhan suruh minta direct dengan dia. Akak faham terus ke Tuhan selalu. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan faham itu makna ideologi mereka. Dengan demikian dia telah kafir. Ini berani. Orang kafir ngak-ngak depan kita duduk semua berhala. Saya tak boleh kata kafir. Nak kata apa? Ada masyarakat ni tak boleh kata kafir kalau kafir. Boleh jadi dia masih Islam. Hak dia masih Islam itu bila? Dia masih Islam kita tak kata dalam kafir. Lah ni dia kafir. Lah ni. Dia semua berhala. Atau membenarkan faham. Faham itu maksudnya ideologi. Ideologi apa dia? Komunis. Komunis ni ideologi dia tak ada Tuhan. Kita tak kata tak ada Tuhan, kita orang Islam. Tapi kita kata benar juga ideologi komunis pun. Mungkin dia ada hujah juga. Jangan duk lagi tu. Kalau lagi tu semua agama ni benar belaka. Acu kita tanya orang Buddha, ada hujah tak ada hujah dia? Ada hujah dia. Biarlah hujah karut pun. Acu kita tanya orang Hindu, pasal apa kamu semua tu bucik tangan ada beratus ni? Siapa? Mesti dia royak tangan ni, tangan dewa, tangan berapa macam-macam hujah dia royak dah. Belah wahnya ni kira apa? Mandi dengan wahnya. Mana hujah dia ada? Mana kalau kita nak kira setiap orang ada hujah. Jadi tak nak kata kafir dia. Lah, oleh kerana dia tidak beriman dengan Allah, tak ikut agama Islam, orang itu kafir. Sesama sahaja. Jadi faham ideologi yang tak mari pada Islam, kita kena kata ideologi ni tak betul. Ideologi ni karut. Jangan duk kata, tak apa hak ni, hak dunia. Hak akhirat ambo ikut Islam. Hak maya puasa ni, hak dunia ni. Tak. Tak boleh main. Ni punahkan Nabi. Punahnya ke apa? Tak kena makhluk perosak ni lah jadi rusak orang ni. Tak kena makhluk perosak. 3. Yang keempat. Barang siapa yang beriktikad bahawa petunjuk yang lain daripada Nabi SAW itu lebih sempurna. Allah. Apa gak ada ikut cara Nabi ni? Cara zaman 1400 tahun dulu lagi. Hak lain ni tu lebih hebat lagi. Punah. Atau hukum ciptaan orang lain daripada Nabi SAW lebih baik. Dia kata hak Nabi ni zalim lah. Kerak tangan orang curi. Pada bubuh lejeh. Tak ada ni. Orang zina suka sama suka. Apa yang bendanya bukan lama sangat. 5-10 minit. Pasal apa nak piak 40 hotel. Nak jadi beratus hotel. Pasal apa nak kerja dia tu. Tak ada. Jadi semua ni boleh pergi ke mana? Seperti mereka mengutamakan hukum tauhid. Apa dia tahu? Orang yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala, hukum orang putih lah. Tahu mana hukum orang putih? Lebih daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi kafir. Nauzubillah. Contohnya ialah, ni contoh ni senang ni. Ingat molek. Surat ni, kitab ni ditulis oleh orang Arab, orang Mekah, bukannya tulis sini. Takut dia kata ustaz tu baca hak sini tu. Dah, baca hak Arab. Ni terjemah dia ni. Contoh yang pertama, beriktikad. Iktikad tu makna kita yakin bahawa peraturan-peraturan dan undang-undang yang dicipta oleh manusia lebih afdal daripada syariat Islam. Kita kata orang putih buat ni molek benar ni. Kok Islam tu lapuk dah, tinggal ada zaman. So,
atau nizam Islam, peraturan Islam itu nizam. Anda nizam maknanya peraturan Islam itu tidak sesuai dipraktikkan di abad ke-20 ini. Tak sesuai dah. Zaman utara orang pakai Islam ni. Lah ni orang pakai undang-undang British. Baru hilir. Atau menganggap Islam menjadi sebab kemunduran kaum muslimin. Ikut Islam lah tak maju ni. Hak tu haram, hak ni haram. Nak buat gapo pun tak boleh. Atau mengongkong Islam di sekitar hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Tanpa dimasukkan dalam urusan kehidupan yang lain. Mana Islam ni untuk di masjid ya. Di masjid pun untuk maya, puasa, ngatik. Itu ya Islam. Hak lain tak boleh bicara. Ini dipanggil mengongkong. Pokok Islam maknanya Islam ni nyoperak dalam tu. Buh dalam masjid. Berlaku tak berlaku ni? Berlaku. Kalau tidak faham boleh, maknanya inilah suasananya. Contoh yang kedua. Berpendapat bahawa melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam memotong tangan pencuri. Dalam Quran ayat faqta'u. Orang curi, jatuh kontainer, lelaki ke perempuan, faqta'u, kerak tangan dia. Kita kata apa? Ataupun merjam orang yang berzina yang telah kahwin tidak sesuai lagi di zaman ini. Perbuatan ini tak sesuai ni. Apa ni? Orang curi boleh je. Pada dia tobik curi pula. Gitu ya. Kalau buat. Zalim. Yang ketiga, beriktikad. Dengan dibolehkan beramal dengan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muamalat syariat. Allahu Akbar. Lo ni bank semua riba berlaku. Kalau kita beramal dengan hukum Tuhan, tak boleh nak nego kita. Kita kata lagi tu punuh. Atau hukum hudud. Hudud ni, maknanya hukum ni lah. Hukum jenayah ni. Orang curi kena kat tangan, orang bunuh orang kena balas bunuh balik. Kita kata tak sesuai ni, tak sesuai. Hak bercanggah dengan hak asasi manusia dia panggil. Human right. Lah ni orang kena kacau orang putih. Human right makna hak asasi manusia. Tak boleh buat macam ni. Tak dia je orang 20 tahun, 60 tahun tak apa. Tak hak asasi tu. Kecek. Kalau kita banding, nampak sangat tak sedih dia. Baik. Atau lainnya, sekalipun tidak berintikad bahawa hukum-hukum tersebut lebih baik daripada syariat Islam. Kalau dia tak intikad sekalipun, kafir juga, kerana dia dengan demikian dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut ijma' sepakat. Sedangkan sesiapa yang menghalalkan apa yang diketahui umum akan haramnya, seperti zina. Zina ni haram. Arak. Kita kata arak ni orang nak minum apa-apanya, sihat-sihat. Musim-musim sejuk jadi panas tubuh. Riba dan berhukum dengan yang lain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi kafir dengan ijma' muslimin. Sahih? Yang kelima, sesiapa yang benci akan sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu beramal dengannya, maka dia telah menjadi kafir. Hak Nabi ajar sunat. Makai tangan kanan, nak masuk tandas tak kaki kiri, keluar kaki kanan, kita beramal, kita buat tapi kita benci. Apa salahnya makai zaman moden, makai tangan kiri ketek. Benci kau sunnah Nabi. Punah. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Surah Muhammad ayat 9. Maksudnya demikian itu adalah kerana mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan pahala segala amal mereka. Dia benci waktu ayat, maka Tuhan hapus segala amal dia. Benci, jangan benci sunnah Nabi. Kalau ayat ni sunnah Nabi ni, jangan duduk. Sunnah zaman dulu. Zaman dulu orang tak main-main dah. Tak standard. Bukan? Yang keenam, sesiapa yang mempersenda-sendakan terhadap sesuatu daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, main-main nganyi, atau terhadap pahala, atau balasan seksaan, apa ni? Kecek sikit pahala, kecek sikit neraka, kecek surga. Main-main. Orang ni orang tak kecek benar-benar ni. Orang kecek satu sekali mari getok, yang kedua bangun ni, yang ketiga jalan raya, kecek apa pahala surga ni orang tak main dah ni. Main-main tu.
mempersenda-sendakan. Maka dia menjadi kafir kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Surah At-Taubah ayat 65-66. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mempersenda-sendakan? Jadi memain dengan Tuhan, dengan Rasul, main-main. Tiada makna kamu minta uzur, minta maaf kerana kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Yang ketujuh. Perkara yang ketujuh, sihir. Ini berat ni. Main sihir ni berat. Sama. Sihir. Nak marah orang pergi cari Tok Bomo. Orang makan Tok Bomo bisa benar bagi sihir ni, Tok Bomo siap. Mungkin jin, dia jin kafir tulis ni. Sihir. Seksa sihir ni. Hidup tak hidup, mati tak mati. Sakit tak tahu apa. Pergi hospital tak cuba cari nyakit. Nyakit apa? Nyakit dalam nyakit jin mana doktor boleh suluh. Kalau penyakit kanser, penyakit berapa ni, orang panggil tahu penyakit. Kalau tak boleh ubat pun tahu penyakit. Hak ni tak tahu penyakit berapa. Tak tahu. Kelih bini beci. Bini tengok tu lelaki beci. Kelih jadi habis, punah majlis. Di antaranya ilmu guna-guna. Guna-guna ni ilmu pengasih. Yakni mengubah kecintaan seseorang suami terhadap isterinya sehingga menjadi benci. Balah tu lelaki yang bini. Begitu juga ilmu pengasih. Kadang-kadang bukan dia suruh balah dengan bini. Suruh balah dengan tok tua. Allah tengok tok tua. Lepas tengok kucing nyanyi. Balah dua ni. Nanti tak pergi rumah ke, dia ngepek. Mari rumahnya sindir. Merah selengor kahwin tak boleh klik rumah. Tak mari tu lagi suruh paksa suruh mari. Seksa. Janganlah. Hak ada anak. Hak ada menatu. Tak suruh buat lah kecil. Anak orang yang kita ambil tu. Bukan main-main. Mak dia tak boleh sayang. Dia siapa rumah kita dia hina dia buat apa? Kenapa kita hina dia? Setengah tu kes bukan pilihan dia. Hak anak pilih. Dia cadangkan anak pada tu. Buat klik hak dia sendiri. Tu gak beci pak mati. Tak boleh salah mari kawan ni. Jatuh sudu pun kata rembah. Pestonya hidup tak. Bukan salah menatu setengah tu. Banyak salah tua ni kacau. Jadi kita dengan menatu tak usah dapat kerja lagi lah. Dah anak kita kena hak tu nak kan. Mungkin dia nak bini tidak kita. Kita hidup tahu dia apa. Ni bahaya ilmu sihir ni. Begitu juga ilmu pengasih. Yakni menjadikan seorang itu mencintai sesuatu yang tidak disenanginya dengan cara-cara syaitan. Buat kau orang jadi cinta ke dia. Orang muda-muda pergi menikah dengan orang tua. Kau nak berjalan apa tak agak? Ada. Maka sesiapa yang melakukannya dengan reda dengannya. Dia buat sihir itu memang dia reda. Kalau tak reda apa dia buat. Maka dia menjadi kafir. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Surah Al-Baqarah ayat 12. Maksudnya, sedangkan kedua-dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu jadi kafir. Malaikat dululah cerita harut-marut apa cerita lama tu. Baik. Yang ke-8. Banyak lagi hadis-hadis kalau kita nak baca tentang sihir ni. Jadi hak ni dia sebut kepala 10 perkara ini yang jadi kafir orang itu waliyazbillah. Yang ke-8, membantu dan menolong orang-orang musyrikin, orang kafir musyrikin untuk menentang orang-orang Islam. Jadi orang Islam hak ni nak bercita-cita nak melaksanakan apa yang Allah Taala suruh. Hak ni tak sah. Jadi kalau kita gitu dulu hak tak sah ni, maknanya kita seolah-olah kita tolong orang kafir nak menentang orang Islam. Gitu ya kaedah dia. Apa ni ada? Baik. Membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk menentang orang-orang Islam. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu mengambil mereka, Yahudi atau Nasara, menjadi pemimpin, maka dia telah masuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maknanya kita gitu dulu. Gitu dulu orang nak jatuh, orang yang nak mempertahankan Islam. Apa? Gitu dulu orang kafir. Tak kafir. Orang Islam yang kau alih ni pun. Dasar. Dia pergi dasar perjuangannya. Orang satu dasar perjuangannya itu kena kira. Yang ke-9. Sesiapa yang beriktikad. Iktikad mana apa? Mana percaya. Sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Lo ni ada ni. Dia panggil ajaran tarekat makrifat berapa ni? Ada. Puak-puak dia tak payah semaya. Dia kata hak semaya ni, hak semaya ni puak-puak zahir. Dia panggil puak kita ni, hak jenis semaya dia lah. Semaya cara kita ni lah. Zuhur asar 4 rakaat ni. Dia kata puak tu puak zahir, puak syariat. Puak dia hak makan tinggi, hak duk bertapa dah ni. Tak payah semaya sebab dia mesti. Kalau pergi semaya pun, tak main semaya sini ni. Semaya Mekah. Tu bila orang tanya, mana tak pergi masjid, tak pergi masjid ni? Pergi masjid apa? Masjid kapur, puak-puak Zahir tu. Dia pergi semaya Mekah. Masjid Haram. Pada dia pergi masa mana? Aku tanya dia, pukul apa pergi semaya Zahir saat ni? Baru klik ni. Baru klik apanya dia Mekah. Dia 5 jam lewat pada kita Zahir. Boleh saya kepala lah. Kita berlauk hang ni. Ramai ni. Awak saja ni hakikat makrifat. Jadi puak-puak ni, hak ni lah orang ramai muslim ni, puak-puak zahir belakang tu. Hak dia ni betul, hak batin ni. Pasal jenis semaya batin. Dia tak payah dah. Ikut Muhammad tak payah. Pengikut dia pula ta'assub dia ni. Membabi buta ta'assub. Bini 10 pada. Tua dia tu. Tak apa. Dia kata dia kira syekh dia ni maksum dah. Tak ada apa-apa. Dia bini tu nak berkat ya. Bukan kerana nafsu ke apa tidak. Mana ada nafsu. Ada. Kalau nak jadi lagu ni. Jadi tak syekh dia lah. Kita tapau dia lagu. Tak ada arah. Jadi siapa yang beriktikad dia boleh ikut syariat lain daripada syariat Muhammad. Syariat batin ke syariat berapa ke. Ilmu tajalli ke. Ajar ada sesak lah orang panggil ni. Ajar ada sesak ni banyak ni pokok kita. Kadang-kadang kitab yang duk baca ni, setengah dia mau tak perasan kali. Kitab tu majlis agama, pejabat agama, betul harat tu. Beberapa kitab. Baca lagi. Kitab tu sendiri ajar ada sesak. Bawa faham wahdatul wujud, berapa Tuhan masuk dalam manusia. Allahu akbar. Anahu dia panggil, aku tu dia, aku tu hadah. Oi, yang ni bahaya ni, ajar ada sesak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Ali Imran ayat 5. Maksudnya barang siapa menghendaki selain Islam sebagai agama, ad-din, maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi akhiratnya orang yang rugi. Yang ke-10. Penyakit yang ke-10, berpaling secara keseluruhan dari agama Allah Subhanahu wa taala, tinggal semua agama. Jelas lah artinya kafir tinggal semua enggak. Kalau tak tahannya tinggal sekarang. Tengok tak lagi. Atau daripada perkara-perkara yang menjadi syarat mutlak kepada sahnya Islam tanpa mempelajarinya atau tanpa beramal dengannya. Amal kita ni tak belajar benda-benda yang sepatut kena buat. Hak wajib kita i'tikad, hak wajib kita beramal, wajib kita buat, kita tidak tahu. Kita pakai tu, ya orang buat ni, orang tak buat pakai tak. Kerana firman Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Maksudnya tiadakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhan. Kemudian dia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan menimpa pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan firman Allah Ta'ala lagi, fahum an zikrihim mu'ridun, surah Al-Mu'minun ayat 71, maksudnya dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang dipertingkatkan kepada mereka.
Tidak ada beza dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini dari segi hukumnya. Di antara bermain-main dan bersungguh-sungguh. Ini bahaya ni. Gurau pun jadi, main pun jadi, sengoti pun sengoti. Dipanggil hak ni hak sengoti pun sengoti, tak sengoti pun sengoti. Kalau betul lah orang panggil. Duduk kedai kopi ramai-ramai. Gak nampaknya, nak kalau tebal tak buah retek dengan dia ni, taknya belanja dia. Jadi dengar orang duduk kecek. Alah dia terpuak-puak tu gak. Duduk Soho nak laksana Islamnya teh. Islam mari warna musim lo ni. Musim teknologi ni. Jadi hak ni pun pasal nak teh peri japuk etek. Oh lah. Musim lo ni musim orang duduk kecek hak projek belakang duduk main Islam lagi ni. Japuk etek. Dia japuk tu nak suruh orang belanja dia ya. Kape juga lah gitu. Ni dia kata apa tadi? Tidak ada beza dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini dari segi hukumnya di antara bermain-main dan bersungguh-sungguh. Main pun jadi, bersungguh. Hop sungguh, tidak sungguh dah lah tu. Main. Sengaja melanggar atau kerana takut, kecuali kerana dipaksa. Kata gua nak kecek lagi di sana itu. Tak kecek, marah dia mau. Dia marah ke tak lagi? Kalau kita dia tak capuk, marah ke tak? Tak marah. Faham ke capuk apa? Ini beza di antara dipaksa. Dipaksa lagu mana? Berdiri di atas kepala. Tak kata, tembok. Pada masa tu baru kita boleh kata. Kalau nak kata saya tak ada pun, kata masa tu. Kalau kita tak berani, nyepon dia. Kalau nak terawih, ada peluru kodok ni. Jangan kata. Tapi kalau dia pun sekali, jadilah kitanya. Itu tak geraknya. Jadi, masa dipaksa, lain cerita. Tapi kalau tak dipaksa, kamu takut ya. Apa yang kata lagi tu? Takutlah. Takut ke dia? Takut dia bunuh? Tak juga. Jadi tak boleh. Takut ni kena takut. Kena paksa. Takut sungguh. Dia kata apa ni? Sengaja melanggar atau kerana takut. Tak kira. Kecuali dipaksa. Dipaksa baru boleh. Kami memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang mewajibkan kemurkaannya dan kepedihan azabnya. Jadi insya-Allah Taala itulah 10 perkara yang membatalkan syahadah kita. Kita akan bincang nanti yang sambung yang seterusnya iaitulah tentang paksaan, masalah paksaan. Setara mana orang paksa ni, barulah kita boleh, kalau kita kata tak jadi kafir. Setara setakat mana. InsyaAllah Ta'ala kita akan bincang dalam perbincangan kita yang seterusnya.